Di serata negara, pelbagai individu, syarikat dan entiti mengubah rutin mereka kepada normal baru. Setiap sektor tidak terkecuali. Dan baru-baru ini, kami meneroka bagaimana bentuk normal baru bagi pasaraya dan juga zoo. Ikuti sedutan terbaik cerita normal baru sepanjang minggu lalu. Inilah kita ni kat Pasaraya Maidin di Subang Jaya ni. Yang kita nampak sekarang ni, nampaklah ramai beratur. Ini dah jadi new normal ni. New normal di mana seorang peniaga ni berhentikan pelanggan kita pada masuk nak beli barang. Biasanya kita nak ramai-ramai masuk kat Maidin tu, tapi sekarang macam ni lah. Bila pelanggan datang, the most important thing satu, dia pakai hand sanitizer. Hand sanitizer dah pakai, jadi ini untuk membersihkan tangan kita dan kita ambil satu troli lah. Tapi saya tak ambil troli hari ini, kita jalan saja. Dan apa akan jadi adalah bila dia berjalan, dia sampai ke sini saja, kita ambil suhu badan. Dan apa yang kita dah buat di Maidin, di sini kita dah pasang yang kita panggil ni Sani Spray and Viral Pot. Ini berlain-lain. Saya belum pernah tengok lagi di hypermarket yang lain. Ini sama juga macam hand sanitizer, tapi ini untuk satu badan. Di mana kita masuk sekarang, senang saja. Tu kita rasa macam dah mandi. Macam dah mandi, itulah perasaan dia. Ni kita masuk di Maidin ni, apa yang kita buat? Kita ni tak dibenarkan pada masa sekarang ni jual barang-barang yang lain, boleh berjual barang keperluan sahaja untuk keharian. Jadi nampak baju kurung kat belakang tu kita ada menulis harap maaf, section ni ditutup. Jadi pelanggan kita tak boleh masuk di sana. Dan di atas pun tak boleh masuk. Jadi sekarang pelanggan datang, dia mari, dia akan beli, biasalah mask yang saya pakai. Ini pun dia jadi new normal ni, kita kena pandai bernafas ni, pakai mask ni. Pakai mask, harga pun murah. Kalau nak beli banyak, RM65 aja untuk 50 piece. Tapi ada bungkusan kecil. Ada nak beli hand sanitizer, ni pun kita ada. Yang besar pun ada. Ini biasalah. Yang kecil tu selalu saya bawa satu dalam poket. Yang mustahak ni. Kadang-kadang kita perlu. Kita tak ketahui, kita masuk ke eskalator, ke masuk lift, kita tak berani, kita pakailah ni hand sanitizer. Tapi apa yang kita nampak sekarang ni, nampak orang beratur. Jadi di hypermarket sekarang ni pun kita macam ni. Apa yang kita buat, ada queue, social distancing. Ada orang kena beratur dan macam itulah sekarang. Ini dah bulan Ramadan ni, jadi ada juga orang nak beli biskut. Dah siaplah biskut-biskut ni. Tapi biasa pada masa awal-awal Ramadan, apa yang orang akan beli ialah bakuma. Bakuma lah yang orang beli. Nampak orang beratur sekarang. Jaraknya kurang-kurang 1 meter. Satu meter. Kurang-kurang 1 meter. Apa antara cabaran lain yang dihadapi oleh pasaraya seperti Maidin? Kerana kita lihat, barangan yang mereka boleh jual mungkin lebih terhad, tapi orang masih ramai. Tapi ada juga sisi-sisi lain. Sebagai contoh, mall seperti Maidin, kedai-kedai yang lain yang bukan pasaraya terpaksa ditutup. Adakah itu yang dihadapi oleh Maidin juga? Tak, kita ni memang kedai-kedai yang kat luar, kat Maidin Mall ni, kita pun terpaksa tutup. Tapi cabaran pertama ni ialah untuk kita nak pastikan pelanggan-pelanggan kita ni faham kenapa kita buat social distancing. Itu the first challenge. Tapi ramai yang faham sebab kita pun dah ada barisan, ada letak pengawal, jadi orang tahu lah dia akan beratur. Jadi ini tempat yang nak timbang. Biasanya orang beratur kat sini lah ramai. Tempat bertimbang nombor satu. Yang kedua tu biasanya ramai tu orang nak beli ayam lah. Pasal ni biasa nak buka puasa ni. Tapi orang masih ramai di situ, Datuk. Hasil di kawasan bahan-bahan segar tu, bahan-bahan segar tu. Bagaimana Maidin memastikan penjarakan sosial masih lagi dipatuhi, bukan saja di cashier tetapi di kawasan-kawasan seperti ini? Betul. Orang dia ramai, tetapi apa yang kita terpaksa buat, kita kena hadkan. So bila kita nampak, kalau boleh ikut saya tunjukkan, di luar tu kita bukan saja hadkan di luar saja, tapi bila dimasuk di pasaraya pun, sebab tempat ramai yang masuk tu nak beli barang basah. Jadi ramai yang orang masuk kat sini.
Jadi apa yang kita buat, kita ada dua barisan. Barisan pertama yang kat luar tadi, yang kita hadkan, tetapi yang inilah yang mustahak. Jadi kita nak pastikan tak ramai orang. Jadi apa kita buat, kita hadkan lagi sekali di sini. Jadi di sini pun nampaklah orang beratur tadi. Lagi satu, jadi ada sini ada satu orang kontrol. Orang dalam bagi tahu boleh masuk 5 orang, dia buka dia masuk 5 orang. Kat sini pun semua kena jarak lah. Dalam satu-satu masa, Datuk, berapa ramai orang yang dibenarkan masuk ke dalam pasar raya itu, dalam hypermarket itu? Sebab hypermarket di Maidin ni memang besar. Memang besar ya. Biasa tu kalau kita tak ada had kan, kita boleh ambil lebih kurang 6,000 orang di pasar raya ini. Tetapi sebab sekarang dengan kita kata control social distancing, jadi tempat yang basah ni saja, apa yang kita patut buat, tak lebih pada 100 orang boleh masuk di dalam sini. Tapi di pasar raya apa yang kita buat, 200 orang boleh masuk. Jadi 200 orang masuk, tapi di sini 100 orang saja. Amir berkata, normal baru bagi pasar raya juga ada sisi sebaliknya. Sebagai contoh, pendapatan mereka terjejas akibat kedai-kedai kecil tidak berupaya membayar sewa. Jadi kita nampak sekarang bila saya keluar ni, nampaklah kedai-kedai, ni optician tak boleh berniaga, tutup. Dan kita ramai di Maidin ni ada peniaga-peniaga kecil juga. Macam ni lah yang jual barang mainan, dia pun tak boleh berniaga. Bahagian pasar segar masih lagi dibuka, Datuk, tetapi ramai tenant-tenant dalam itu, kedai mereka terpaksa ditutup. Jadi Maidin yang mempunyai mall yang ada kedai-kedai di luar, bukan saja di USJ tetapi di serata negara, sejauh manakah impaknya kepada Maidin? Walaupun pasar raya market itu boleh dibuka, tetapi tenant-tenant yang lain tak boleh dibuka, sejauh manakah impaknya dirasai kepada prestasi perniagaan dan keuangan Maidin? Impaknya betul-betul besar ya. Impaknya memang besar. Sebab bila kita tengok di Maidin ni, kita nampak ni pasar raya saja ni tak sampai 20% saja daripada penggunaan mall ni. Jadi ramai, banyak tempat lah lagi yang tutup. Lebih kurang semua kedai di mall tutup. Dan semua orang memang tak akan bayar sewa, biasalah. Kita pun faham tak boleh bayar sewa. Jadi inilah satu-satu yang impact yang kuat pada Maidin. Walaupun ramai kadang kata, orang pasar raya buka, apa salahnya? Takkan tak boleh berniaga. Tapi macam saya kata, the business part yang buka tu 20% saja. Apa antara normal baru lain untuk Maidin dan juga sektor pasar raya bergerak ke hadapan? Yang belakang tu, Datuk, apa dia, Datuk? Dan sekarang ni apa yang kita buat ialah ni the new normal. Pasal ada juga ramai yang tak sempat nak masuk kat kedai, dia kata takut ramai sangat pelanggan ke. Jadi mereka apa yang buat, kita ada sekarang Maidin Express. Maidin Express ni sekarang ni senang aja, mereka boleh order online. Mereka order online dan bagi untuk pagi, katalah dia nak order barang pukul 9 pagi sampai pukul 12 dan dia pick up, dia boleh angkat lepas pukul 2 petang. So sekarang macam ni nampak ni, okey, inilah pick up-nya. Dia pelanggan tu boleh datang dalam kereta, tunjuk nombor kereta, tunjukkan order, apa order yang dia bagi, boleh buat pembayaran, macam buat pembayarannya, dia boleh tengoklah apa barang yang dia order tu yang betul ke tidak betul, boleh cek balik, buat bayaran dan ambil barang. So boleh beratur, jadi dia tak payahlah keluar daripada kereta. Ini yang betul-betul senang orang kata. Dan mereka boleh mengambil masa ya. Dia nak pick up pukul 2 ke pukul 3 ke, ada yang habis kerja pukul 5, pukul 6, dia boleh pick up dan senang. Ini yang orang kata yang new normal lah. Orang yang nak beli barang kering, barang basah, semua senang. Apabila kita berfikir tentang normal baru, kita sering berfikir mengenai kedai, pusat membeli belah atau sekolah. Tetapi realitinya, normal baru ini memberi kesan kepada semua pihak. Di zoo negara, mereka kini mencari cara untuk menelusuri normal baru di dalam satu industri yang amat bergantung kepada kehadiran fizikal pengunjung. Cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh zoo negara sejak PKP, sejak pandemik COVID-19 hingga kini. Cabaran yang kita tempuhi yang pertama adalah pada segi kewangan, untuk menampung makanan harian hewan-hewan kita dan perubatan, juga gaji kaki tangan.
Buat masa ni permulanya PKP dulu kita hanya mampu bertahan, duit yang kita ada bertahan untuk 3 bulan, dan kita dapat idea untuk meminta bantuan dari orang ramai untuk membantu zon negara. Mulanya kita jangka mungkin tidak begitu ramai, tapi alhamdulillah telah perhatian daripada masyarakat amat baik sekali. Daripada kita dapat bukan sahaja daripada kewangan, juga mendapat daripada makanan untuk haiwan. Makanan itu amat penting sekali kerana susah nak dapat pada waktu COVID-19 ni. Diorang memberi kita ayam, ikan, daging, buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu malah bukannya makanan yang biasa, makanan yang premier kita dapat. Bukan orang biasa je yang bagi. Syarikat-syarikat juga kerajaan, badan kerajaan. Makis telah banyak membantu kita bagi 3 tan daging-daging untuk bertahan hampir 2 bulan. Dan itu makanan-makanan. Yes. Bagaimana dengan sumbangan-sumbangan itu boleh bertahan? Bagaimana pengoperasian Okey, sumbangan kewangan amat menggalakkan. Kita tidak menjangka begitu banyak sekali. Setelah mendapat sekarang melebihi 3 juta ringgit. Itu pun kita belum buka semua email-email yang ada. Hampir 20,000 orang telah menyumbang melalui email. Jadi tak semua yang 20,000 tu memberi kewangan, yang ada memberi pertanyaan. Tetapi 80% memberi kewangan. Kewangan dia bermula daripada, even kalau kita tengok pun kadang-kadang hairan, daripada 1 sen pun ada orang sumbang, kepada 20 sen pun ada, RM5 dan bergantung kepada kemampuan setiap penderma lah. iya. Dan bagaimana ketika ini operasi zon negara ini ditutup dan dibuka untuk pengoperasian pekerja saja? Sekarang hanya pekerja saja yang boleh bekerja. Jadi rutin harian tu macam mana, boleh ceritakan sikit? Rutin harian oleh kerana PKP ni kita kurangkan waktu bekerja 4 jam saja, 2 shift. Dan diorang dah biasa, jadi dia boleh handle haiwan-haiwan ni dalam masa 4 jam. Pelbagai industri akan terus terkesan dengan normal baru, jauh selepas Perintah Kawalan Pergerakan ditamatkan sekalipun. Dan kami akan meneroka semuanya di dalam episod cerita normal baru yang akan datang. Pastikan anda setia menonton cerita normal baru setiap Rabu dan Jumaat jam 6 petang hanya di Astro Awani.